Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بمفتاح المريد في علم التوحيد lawannya lawan bagi kalam. Lawan bagi kalam dengan makna berkata-kata nafsi itulah. Tuh. Lawannya lawan bagi kalam, yakni kalam dengan makna berkata-kata yang dibangsakan pada zat. Ialah kelu. Sebab tu dia wak mari lawannya kelu. Ia tahu mari lawannya bisu. Nah, kalau bisu kita kena terjemah kalam tu artinya pekata. Nah, tu dulu kita hurai dah. 2 bulan yang lalu, bulan lepas hamba tak ada. Nah, merantau ke luar negeri. Nah, jadi dia mari lawannya lawan bagi kalam yang diterjemah dengan berkata-kata nafsi, buh gitu. Ialah kelu. Apa makna lawan? Arti lawan ni ialah did. Did dengan makna tak boleh beri pun sekali. Ad-diddani la yajtami'ani. 2 perkara yang bangsa did tidak boleh beri pun kedua-duanya. Itu dia panggil lawan di sini. Jadi lawan ni bukan makna gocoh. Bukan makna omoi bukan. Nah, jangan salah faham.
Macam fuak Wahabi tu, dia buat menganjing. Apa dok mengaji sifat 20? Allah bersifat dengan wujud, artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tak dia ada Allah. Lawan-lawan-lawan tak ada Allah ya. Tengok. Sama ada dia tahu tapi buat-buat tak tahu, ataupun memang jahil. Orang panggil jahil murakkab. Nah, dia tak tahu benda yang sebenar. Padahal dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Lawan tu bukan makna bergocoh bodoh ayat ke dia. Nah, lawan situ dengan makna tak boleh beri pun sekali. Itu makna lawan sini. Karena terjemuh daripada Arabnya did dia panggil. Wa didduha. Kalau dalam ibarat Arab. Dan didnya, did mana ada baca bahasa Melayu cakap did. Nah, terjemuh did tu orang panggil lawan lah. Tapi lawan bukan dengan makna sparring, bukan makna bergocoh supaya lembu menanduk dengan lembu, kuba menanduk dengan kuba tu bukan. Lawan sini maknanya yang tak boleh beri pun sekali dengan dia. Itu makna gitu dah. Yang tak boleh beri pun sekali dengan berkata-kata nafsi itu ialah kelu. Ini kalau kita kembalikan terjemah kalam dengan berkata-kata nafsi. Berkata-kata nafsi ini iaitu berkata-kata yang dibangsakan pada diri zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata lawannya ialah bisu, maka kalam yang kita terjemah daripada Arab dalam bahasa Melayunya kena kata pekata. Nah, pekata ni satu sifat yang Allah Taala letak kalau di kita makhluk ni pada anak lidah kita. Nah, yang mampu kita nak mengeluarkan orang panggil perkataan yang mana perkataan itu sebenarnya kita sedang bercakap dalam hati kita. Itu. Maka hak kita bercakap dalam hati kita itulah dia panggil kalimatun nafsaniyah ataupun kalamun nafsani. Nah, kalam nafsani. Tu bercakap-cakap hak dibangsa dalam hati kita. Kerana kita manusia ni bolehlah kita kata bercakap-cakap yang dibangsa dalam hati kita. Nah, tu sebagaimana hak kita hurai dah pada pertemuan 2 bulan lepasnya, kalam tak semestinya berhuruf bersuara kata ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab Mu'tazilah kata mustahil Allah bersifat dengan kalam. Kenapa? Karena bagi Mu'tazilah bila sebut kata kalam pasti dan mesti wajib berhuruf dan bersuara. Itu kata Mu'tazilah. Sedangkan huruf dan suara itu baharu. Maka mustahil ala Allah. Tentu tidak atas Allah perkara yang baharu di atas dia tentu tak boleh nak terima. Kalau baharu tu boleh ada di zat Allah, bermakna zat Allah juga baharu, tidak qadim. Sedangkan dia tu huwal awwalu, dia yang awal dengan makna tidak ada awal bagi adanya. La awwala li wujudihi wala akhira li wujudihi, tidak ada akhir bagi adanya. Itu maksud dia. Nah, tu kalau gitu Mu'tazilah dia kata Allah tidak ada sifat kalam. Patut Allah Taala bercakap ada. Allah Taala bercakap tapi bukan dengan sifat perkata, bukan dengan sifat kalam. Patut Allah Taala bercakap dengan makna Allah menjadikan kepada sesuatu seumpama pokok ke dinding ke mampu bercakap. Lalu Nabi Musa pun dengarlah dinding atau pokok tu bercakap. Maka itulah maksudnya Tuhan bercakap. Siapa kata? Mu'tazilah kata. Jadi Mu'tazilah ia tidak ingkar Allah Ta'ala tu mutakallimun. Tapi yang diingkari oleh Mu'tazilah ialah Allah yattasifu bisifatil kalam. Tu yang diingkar oleh Mu'tazilah. Tu kemudian ada satu kelompok lagi, lebih dahsyat laginya, dia kata kalam tu mesti berhuruf dan bersuara. Lepas tu huruf suara tu mesti baharu. Ya, dia kata. Lepas tu huruf suara tu ada di zat Allah Ta'ala. Dah. Lepas tu Allah Ta'ala berkalam, berkata-kata dengan kalam yang berhuruf bersuara. Nah, yang mana huruf suara tu qadim. Qadim juga huruf suara. Suara Tuhan pun qadim. Kalau huruf Tuhan pun qadim. Suara Tuhan pun qadim, huruf Tuhan pun qadim. Hak ni pun sesak juga. Lepas tu hak ahli sunnah wal jamaahnya lagu mana?
yakni Allah Ta'ala ada di zatnya nama satu sifat kalam. Kalam tu artinya perkata atau berkata-kata yang dibahasa pada zat. Tu. Hak sifat sengotinya perkata tu lah sebab dia satu. Dia satu sifat yang tidak berbilang, lagi pula yang wujudiyah, yang qadimah, yang baqiyah, yang ada di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira kalau dibukakan hijab, lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Kalau Tuhan buka hijab maknawi, pasti kita akan dapat nampak sifat kalam, sifat perkata Allah yang satu, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara tadi tu. Tu. Kemudian ada lagi yang dipanggil kalam nafsaniyah atau kalimatun nafsaniyah. Hak ni pun qadim juga, azali juga. Tapi dia bukan satu, banyak. Ibarat daripada ta'alluq tanjizi qadim sifat kalam. Siap sedia kala lagi. Allah Ta'ala tu yu'iddu kalaman, mempersiapkan akan kalam. Dia senantiasa mau berkata-kata. Dia senantiasa nak berkata-kata. Bukan masuk dalam iradat tu. Iradat tu kita kata nak iradat. Tapi hak ni bukan nak dengan mana iradat, tapi Tuhan siap dah segala kalam, segala kata-kata yang nak ditujukan kepada mukhatab. Belum daripada mukhatab tu ada, belum daripada orang yang nak dituju cakap tu ada, Tuhan siap dah sedia kala berkalam. Tu dipanggil kalimatun nafsaniyah. Ada berapa tu? Banyak. Dalam Quran kata Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kalaulah air laut ni menjadi dakwah untuk mencatat tulis kalimah-kalimah Tuhan. Kalimah mana tu? Kalimatun nafsaniyah. Nak catat tulis kalimah-kalimah kalam nafsaniyah, kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani, pasti kering air laut tu. Belum selesai dia menulis kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala. Tak habis lagi. Tu. Kalimatu Rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu Rabbi. Pasti kering dulu air laut tu. Belum selesai kalimatu Rabbi, kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala. Tak habis lagi nak catat tulis. Walau ji'na bimithlihi madada. Walau diganti balik air laut dengan seumpama hak sebelum kering tadi, tetap tak akan habis. Tu banyak tu. Banyak tu. Bukan satu sifat tu. Banyak. Tapi koding juga. Tidak berhuruf dan tidak bersuara juga. Tu. Baik. Maka hak ni lah hak dikatakan lawan bagi clue tadi. Ni hak dalam kitab kata lawannya, lawan berkata-kata nafsi, clue yang dibangsa pada nafsi. Clue yang dibangsa pada nafsi. Mana? Tuhan la yu'iddu kalaman, tak ada mempersiap sedia apa pun nak cakap apa tak tahu. Macam kita. Yang mana nampak sedap orang duduk atas ni kecek yuya. Sedap lah ustaz, duduk hatuk punggung atas kursi tu gak yuya bercakap. Lepas tu salah rauk kelik boleh duit 200. Hari sedap. Sedap dia mau cakap gitu. Acul letak punggung dia mau sini nak tahu boleh kecek ke tak ke mikrofon. Clue dah. Clue boleh mic juga. Sudah tak nak kecek gapo hamba ni, maaf banyak lah weh. Wallahu a'lam, betul dulu. Tu orang panggil apa? Tidak mempersiapkan apa nak bercakap. Itu dia panggil clue. Ataupun seorang ustaz tu sedaklah duk mengajarnya. Ya mengajar dah. Tiba-tiba tok guru dia mari. Sudah. Tok guru dia jak masuk dalam masjid, dia pun tengok, sudah. Maaf banyak tuan-tuan semua, tok guru hamba mari. Hamba tak nak cakap gapo dah, clue puasa. Tu. Hilang orang panggil. Hilang gapo hak
nak cakap tadi. Padahal mari mengajar, nak mari ceramah tu siap dah. Ini ayat Qurannya mukaddimah, ini isi 2 3. Ini hak nak cuk angin sikit takut ngatuk. Lepas tu hak ni penutup kesimpulan, sedang molek masuk isyak, wallahu a'lam. Ni. Siap dah dia duk atur, dia duk persiapkan apa hak nak bercakap. Tapi tiba-tiba mari tok guru dia hilang habis gapo hak dia atur, hak dia persiap nak bercakap. Itu dia panggil kelu. Nah. Tu kelu. Adapun bisu memang sejak di awal lagi tak boleh nak kata berapa. Tapi orang bisu tu dia ada kalam nafsi dia. Kalimatun nafsi dia ada dalam hati. Dia ada orang panggil percakapan yang di dalam hati. Percakapan yang di dalam hati orang bisu tu dia ada. Tapi dia tak mampu nak mengeluarkan dalam bentuk patah perkataan. Dia tak boleh. Dia tak boleh nak keluar dalam bentuk patah perkataan. Sebab apa? Tidak ada orang panggil perkata dia anak tekak, anak lidah dia tak ada. Tapi ada tak berkata-kata nafsi dia, berkata-kata dalam hati dia tu ada. Sehingga-hingganya diterjemahkan dalam bahasa orang bisu. Cak, ya bersilap. Itu dah ni. Maka orang hok faham, oh dia nak minum air punya. Dia nak berok punya. Boleh faham. Sebab apa? Dia ada orang panggil bahasa isyarat dia tu. Bahasa isyarat tu menempati kata-kata ada dalam hati dia. Tapi dia tak mampu nak ungkap dengan lidah. Sebab apa? Tidak ada sifat perkata. Kalau perkata, lawannya bisu. Kalau berkata-kata dalam hatinya, lawannya kelu. Macam tadi nah. Dia duk mengajar sedak. Ya. Lekak. Wana ustaz lekak. Tok guru hamba mari weh. Tak boleh nak catch dah weh. Kenalin debar budak-budak. Kelu tak boleh. Maka dua-dua atas Allah mustahil. Dah. Mustahil 'ala Allah al-bakam wal kharas. Bisu dan kelu di atas Allah tentu tidak. Sabik atas bagi Allah bersifat dengan perkata dan berkata-kata pada dirinya, pada zatnya. Yang ni apa? Yu'iddu kalaman, mempersiap apa hak dia nak bercakap. Kalau tidak, lazim bagi Tuhan jadi jahil. Contoh lah ini contoh. Tuhan ni nak tuju perintah sembahyang kepada kita ni bila lagi? Belum kita ada tu Tuhan siap dah. Tuhan siap dah nak kata kita aqimus solah. Tapi bukan kata gitulah tu. Lama jadi karamiah pula Tuhan kecek bunyi kok mulut. Aqimus solah, bunyi berhuruf bersuara karamiah. Tidak lagu itulah. Tapi makna daripada aqimus solah tu apa? Dirikan olehmu akan sembahyang. Bila lagi Tuhan nak amar, nak perintahkan kita ni supaya sembahyang? Sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Belum daripada kita ada tu Tuhan siap dah nak kata ke kita, nak perintah ke kita supaya kita sembahyang. Dah. Bukan nanti kita ada tu baru Tuhan. Nak suruh ke apa Semaya kok. Nak ni. Kalau lagu tu jahil lah Tuhan. Perak. Tak tahu nak kata gapo lagi. Tu tak tahu nak kata gapo lagi. Aqimus shalah wa atuz zakah wa la taqrabuz zina. Wa la taqul lahumā uffin, wa la tanharhumā. Sebenarnya makna dia tu sedia kala lagi Tuhan nak perintah. Dah. Sedia kala lagi lulus dah Tuhan nak perintah. Tapi kita tu tak ada lagi. Maka sebab tu di atas qaul pendapat ulama yang menetapkan kalamul amri wa kalamun nahyi itu kena ada ma'mur dan manhi, maka keluarlah takluk sifat kalam tu tanjizi hadis. Baru kata, baru khitab. Kalau tidak disyaratkan ada ma'mur dan manhi, siap sedia kala tanjizi qadim. Luluh sedia kala lagi. Tuhan siap, yu'iddu kalaman, Tuhan senantiasa siap nak kata, nak khitab, nak tuju apa cakapan dia kepada makhluk dia, kepada nabi-nabi dia, kepada rasul-rasul dia, siap. Bukan hati nabi dia tu ada baru Tuhan pun nak kata gapo kau Muhammad ni nanti dululah duk gitu lah. Oh jahil berat tu. Kalau gitu for kita duk kedai kopi kena order gapo tu mikir dulu ngak dalam hati kita.
Teh obeng ke kopi radik. Duk keceklah hati tu kan. Nah, tak tahu nak kata apa. Itu ya, panggil dah we player. Nak kepo be. Duk fikir tak tahu nak kata geno. Tak tahu nak kata apa lagi. Tuhan lagu tu berat kelu dia panggil Tuhan gitu. Dah. Tuhan siap sedia kala lagi. Gitu dah. Ni ambo ayat ni cara mudah-mudah sebab kitab-kitab kita ni kitab mudah ni sebenarnya. Tak ada sebut pun takluk tanjizi kodeng ko tanjizi hadis tak ada. Cuma ambonya nak we jadi orang panggil mudah-mudah. Takut kira-kira mau mari ngajar hak kita besar-besar ke. Macam pernah dengar dah Ustaz Faiz sebut ni. Dia jadi orang panggil semakin asah lah apa kita dengar tu dah. Baik. Pendek katanya ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan Allah bersifat dengan kalam nafsi iaitu sifat perkata dan kalam nafsani apa iaitu siap mau berkata-kata siap siap berkata-kata tu sedia kalau lagi tak bersenggai di antara sifat dengan takluk dia sebab kodeng belaka sifat dia yang satu tu pun kodeng dan takluk dia yang banyak tu pun kodeng takluk kalam ni dilalah royak menunjuk memberitahu sedia kala juga tu kalimatun nafsani pun sedia kala juga tapi kalimatun nafsani itu amrun i'tibariyo bukan wujudiyun adapun kalam nafsi sifat perkata tu wujudiyun wujudiyah dia panggil sifat wujudiyah sifat yang bahasa sungguh lagi ada sekira-kira kalau Tuhan buka hijab maknawi nampak satu tak banyak satu je sebab wahdaniyah fis sifat Tuhan bersangatan esa pada segala sifat apa makna kita mengaji mula balik iaitu sifat Allah Ta'ala tu banyak sifat Tuhan bukan 20 bukan 7 ni kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam tapi hak banyak tu satu-satu sahaja mana satu kudrat satu perkuasa satu iradat satu penentu satu ilmu satu pengetahuan satu hayat satu penghidup satu sama satu pendengaran satu basar satu penglihatan satu kalam satu perkata gitu dah satu je adapun berkuasa banyak menentu tu banyak mengetahui tu banyak mendengar melihat tu banyak berkata-kata tu banyak bukan satu ni kadang-kadang kalau kita mengaji sifat 20 tapi kalau kita tak terjemuh dengan seumpama Syekh pada Mekah dia jadi bengong ngaji jadi bengong jadi pening tadi ngaji satu ya sifat tu hebat tu mana bunyi berkata-kata bunyi macam ganda ni dah berkata-kata banyak ke satu banyak sifatnya satu berkata-kata jadi perkata tu hak satu berkata-kata tu banyak pengetahuan tu satu mengetahui tu banyak lepas tu pengetahuan Allah tu satu mengetahui Allah tu banyak mengetahui tu bila sedia kala juga sifat Tuhan sedia kala mengetahui Tuhan pun sedia kala pengetahuan Allah ada di zat Allah tu sedia kala mengetahui Allah pun sedia kala tak berlambatan pun di antara sifat dengan takluk dia tu tu bukan pengetahuan tu ada dulu lepas tu Tuhan bila dia mengetahui lambat sikit lah dia kena mengaji masuk sekolah tadika pasti sekolah menengah sekolah rendah jahil kalau gitu Tuhan ya dah Tuhan ilmunya tidak terdahulu dengan jahil kan kita ngaji dah itu sifat ilmu ni sifat kalah dah ni kadang-kadang orang tu yang masuk sifat kalah jadi pening tak boleh nak terima syarah lagu tu sifat pengetahuan boleh terima pula sama je lah pengetahuan Allah sifat satu sifat yang ada di zat Allah mengetahuinya Allah tu sedia kala juga dah dia ada sifat pengetahuan maka dia maha mengetahui bila lagi dia maha mengetahui sedia kala lagi belum ada makhluk ni Tuhan maha mengetahui dah bahawasanya hidup kepek gini hidup kita kepek gini muka kita hitam gini sedia kala dah Tuhan tahu sedia bukan hati kita wujud baru Tuhan tahu kepek lagu ni aku ingat kau kepek lagu lain dah ni kalau gitu jahil Tuhan faham tak tu faham molek tu sedia kala lagi tak syarat kita ada tu sama je kok Tuhan bersifat dengan perkata tu bila sedia kala lepas tu Tuhan siap berkata-kata tu bila sedia kala juga bukan nanti ada Nabi ke Rasul baru Tuhan nak kata gapo kau Nabi Muhammad kau Nabi Musa ni
Nanti dulu, tak reti nak kecek gana. Gitu ke? Bukan gitu, nah. Adapun berkata-kata dengan makna masdari, masdari ni maknanya perbuatan berkata-kata, maka hak tu berkhilaf di antara mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maknanya, iaitu Asy'ariyah mengatakan bahawasanya berkata-kata dengan makna perbuatan berkata-kata sengoti, sedang berkata-kata. Ini nanti dalilnya ayat Quran wa kallamallahu Musa taklima. Nah, itu kata Asy'ariyah dengan makna Allah bukakan hijab. Azalahullahu anil hijab atau azalahullahu hijaba anil Musa. Nah, an Musa gitu. Menghilanglah oleh Allah akan hijab daripada Nabi Musa. Allah buka hijab. Tirai. Hijab maknawi bukan hijab hissi. Tak nampak hijab tu, tak ada pun kita nampak macam hijab. Sebenarnya terhijab dengan hijab yang bahasa maknawi. Tak nampak dengan mata kepala kita. Allah buka hijab maknawi. Allah bagikan kekuatan kepada Nabi Musa untuk mampu melihat dan mendengar sifat kalam Allah yang satu, tak berhuruf, tak bersuara tadi. Kerana sifat kalam ni wujudiyah. Maka masuk dalam kaedah kullu mawjudin yasihu an yura yasihu an yasma. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dinampak, sah untuk didengar. Maka sifat kalam Allah, perkata Allah tu wujudiyah, bangsa ada. Maka sah untuk dilihat, sah untuk dinampak dan sah untuk didengar. Lalu Allah Ta'ala bagi Nabi Musa, Nabi Muhammad nampak dan lihat. Nah, nampak, lihat. Tak berhuruf, tak bersuara. Diberi pendengaran yang lain, penglihatan yang lain. Mampu untuk mendengar dan nampak, melihat sifat perkata Allah yang tak berhuruf, tak bersuara. Lalu diberi faham. Lain tu. Diberi faham apa yang Allah nak tuju khitab kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi yang lain. Tak kira lah. Bak Rasulnya ada hak Tuhan tak bagi pun nikmat boleh bermukalamah dengan Allah. Sebagaimana ayat Quran kata kan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim. Demikian itulah rasul-rasul yang kami lebihkan mereka itu di atas setengah mereka itu, minhum, setengah daripada mereka yang kami lebih itu, man kallamallah, mereka yang boleh bermukalamah dengan Allah. Boleh bermukalamah dengan Allah. Tak di mana tu? Dibuka hijab. Nampak? Diberi faham apa yang nak dikhitab, nak dituju cakap. Lalu ditutup hijab. Tak nampak, tak dengar lah. Tak nampak, tak dengar. Itu. Itu kata Asy'ariyah dan Maturidiyah, kebanyakan daripada Maturidiyah. Kata Imam Abi Mansur Al-Maturidi di atas pendapat dia yang kedua, dan jumhur ulama Maturidiyah kata makna berkata-kata masdari, makna perbuatan kecek sengoti ini dengan makna Allah menjadikan huruf dan suara yang baru. Huruf suara tu baru. Ni ada ni fofok ni dia silap faham. Dia kata Al-Maturidiyah kata Tuhan kecek dengan huruf suara. Okey, kan gitu. Tuhan menciptakan huruf suara. Nampak tak? Buat huruf suara yang baru, bukan koding tak? Huruf suara tu masuk ke anak telinga Nabi Musa ke Nabi Muhammad, tak kira. Maka Nabi Musa dengar huruf suara tu, fahamlah apa kalam yang ada di zat Allah nak tuju cakap. Mana ada sifat kalam di zat Allah yang nak tuju cakap kepada dia. Faham? Macam kita dengar ayat Quran. Aqimus solah, dirikan olehmu akan sembahyang. Ni siapa ni kata ni? Ni kalamullah. Kalam apa ni? Kalam lafzi, makhluk. Makhluk ni kalam lafzi ni. Tapi kita tak boleh kata Quran ni kalamullah ialah makhluk. Sebab apa? Sebab takut orang i'tikad kalam Allah yang ada di zat Allah tu makhluk. Kafir orang lain. Sebab kita cakap mudah-mudah. Sebab tu zaman pemerintahan Abbasiyah dulu pernah terjadi orang panggil peristiwa fitnah Quran makhluk. Mu'tazilah. Mu'tazilah Yusuf kata Quran ni makhluk. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menegah. Jangan kata Al-Quran
makhluk. Tapi kata olehmu Al-Quran kalamullah. Al-Quran ialah kalam Allah. Apa? Yakni madlul. Apa yang nak dituju, apa yang nak ditunjuk, apa yang nak diberitahu di dalam Al-Quran tu ialah apa yang ada nak ditunjuk juga di kalam sifat nafsi Allah Ta'ala sedia kala. Gitu dah. Madlul dia tu qadim. Benda hak nak ditunjuk. Madlul tu mana? Benda hak nak ditunjuk tu. Itu sedia kala lagi. Jadi kita apabila dengar aqimus solah, dirikan olehmu akan sembahyang. Apa kita faham? Oh, Allah Ta'ala sedia kala lagi memerintah kita supaya mengerjakan sembahyang. Bermakna di zat dia ada sifat kalam. Kita faham lagi tu. Macam kita baca surat orang mari kirim kita kan. Kehadapan ke kanda bobe itu kita. Oh, tak bisu je ni weh. Tak kelu je ni pandan nulis weh. Maknanya kita reti kata dia ni ada sifat kalam. Sebab apa ni? Boleh duk nulis. Kita sedang membaca kalam dia. Tu dah. Tapi hak tu makhluk lah. Ini nak cerita hak Allah Ta'ala. Maka fahamlah orang Nabi Rasul yang diberi dengar huruf suara yang baharu tadi tu. Apa kalam Allah yang qadim, yang tak berhuruf, tak bersuara tu nak perintah, nak larang, nak tuju cakap, kita kata. Faham? Bermakna dua-dua mazhab ahli sunnah ni wal jamaah ni mengisbatkan di zat Allah ada sifat kalam. Tak sama Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah tadi dia kata Allah Ta'ala menjadikan huruf suara pada pokok, pada kayu. Pokok kayu lah cakap. Itulah makna Allah cakap. Lepas tu, di zat Allah ada tak kalam? Tak ada. Kalam kalau ada di zat Allah, mustahil. Sebab kalam bagi dia tu baharu. Ada huruf, ada suara. Huruf suara ni baharu. Mustahil ala Allah. Itu. Maka sebab tu hari tu kita sebut dah. Ulama ahli sunnah wal jamaah bawa syair akhtal dia panggil. Syair akhtal tu menunjuk kata bahawasanya kalam ni tak semestinya berhuruf bersuara. Di kita makhluk ni pun ada kalam yang tak berhuruf tak bersuara. Mana? Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu yang ada di dalam hatimu. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya sahaja lidah itu dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan apa yang mau berkata-kata, bercakap dalam hati. Itu dah. Jadi, kalau dalam hati ni berhuruf bersuara tak? Ada huruf tak? Tak ada. Oh, kalau ada huruf, pecah berdarah kita ni. Tak usah kata sing, bo saja tu gigi po tanduk kubah. Ba. Pecah tu bik tanduk cu berdarah dada kita apa? Berhuruf. Bunyi semua lah perut dia. Nak milu tu bunyi. Nak milu dah gitu lah. Tak. Tak ada huruf, tak ada suara ke. Tapi orang panggil kalam dah. Kalam. Sebab tu orang bisu kalau tulis surat. Orang kata surat siapa ni? Mana kalam yang ditulis di dalam surat ni perkataan siapa ni? Perkataan si Zaid yang bisu. Weh, bisu pada perkataan. Ada dalam hati dia. Cuma dia tak reti dia tak ada bakat nak keluar ke apa adalah hati dia. Iaitu bisu tu. Tapi dia tak kelu. Dalilnya dia boleh tulis. Tu dah. Faham tu. Ya agak payah sikit sifat kalam ni. Sebab itulah ilmu ni salah satu sebab dinamakan ilmu kalam, kerana perbahasan sifat kalam ni sangat susah, sangat rumit dan banyak tergelincir oleh puak-puak Islam yang lain di dalam perbahasan sifat kalam. Tu. Habis situ. Baik. Kemudian kata dia mustahil Allah Ta'ala itu kelu dan bisu. Tambah soal lagi. Tak salah dah. Tak salah dah lah orang panggil Syekh Zainul Abidin. Terjemuh dengan apa nama ni? Terjemuh dengan muak mari lawan dengan kelu ni. Sebab hak dia terjemuh kalam tu berkata-kata. Berkata-kata ni berkata-kata nafsi dah. Bukan berkata-kata lafzi, hak tu mustahil dia lagi. Bukan kecek ni makna gini. Wa kallamallahu Musa taklima, tu have cakap dengan Musa tu lagu ni. Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam Tuhan. Apa khabar Musa? Lagu ni lah Tuhan weh. Tuhan lagu ni sihat ke gini. Bukan gitu. Molek tu. Bukan lagu tu makna dia tu. Ada sebab ada orang faham lagu tu. Tuhan kecek lagu tu. Ada dialog. Tuhan tanya Musa pun tanya Tuhan. Saling berdialog. Hak ni pun ada senyap. Ada dia, lepas tu hak ni pula kecek, lepas tu hak ni pula dia, hak ni pula jawab, lepas tu hak ni pula dia. Bukan lagu tu dah. Bukan makna gitu.
Bukan mana lagu tu. Kalau hak tu mustahil awal lagi lah. Nah, sebab tu berkata-kata sini berkata-kata nafsi. Adapun berkata-kata masdari tadi tak ada khilaf antara ahli sunnah. Semuanya kembali kepada ta'luq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Mana? Asy'ariyah kata buka hijab, tutup hijab, itu pun masuk dalam sifat kudrat, membuka, menutup. Nah, Maturidiyah kata menjadikan huruf suara yang baru tu masuk dalam tanjizi hadis bagi sifat kudrat juga. Itu orang panggil sifat PE dia panggil. Perbuatan. Perbuatan. Maka hasillah orang panggil kalam lafzi. Kalam lafzi itu makhluk baru lalu. Sebab tu Nabi Musa balik kapur dia. Orang kapur dia tanya, apa Tuhan suruh padamu hai Musa? Apa hak mu bercakap dengan Tuhan hai Musa? Apa hak Tuhan perintah? Nabi Musa pun kata, qala Allah Ta'ala sekian. Tu lafaz lah. Nah, baru dah tu. Tu baru tu. Tu. Tak berhuruf, tak bersuara juga. Nak faham ke mana? Qala Allah Ta'ala. Bila harfin wala sauti. Tanpa huruf, tanpa suara. Ayah, nak faham macam mana? Nah, tak boleh faham. Maka sebab tu, kalam yang mampu difahami oleh kita, kalam lafzi. Maka sebab tu Tuhan waktu Al-Quran ni berhuruf bersuara. Betul tak? Berhuruf bersuara ni. Aqimus shalah wa atuz zakah, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Ikutlah. Berhuruf bersuara ni. Tu apa? Hak ni kalam hak mampu kita nak faham. Kalau tak berhuruf tak bersuara, selok kita nak mana tak tahu. Nah. Tak berhuruf tak bersuara ni. Maka kalam lafzi ni baru makhluk. Dijadikan. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran tu bahasa Arab supaya kamu tu boleh mikir. Itu. Tetapi madlul dia qadim. Tak berhuruf, tak bersuara. Mabda' bagi madlul tadi itu sifat dia tu lagilah orang panggil qadim, satu tak berbilang, tak berhuruf, tak bersuara juga. Madlul hak kita duk baca ni qadim. Tapi banyak tak berhuruf, tak bersuara, amrun i'tibariyah. Itu dah faham molek tu. Agak payah sikitlah perbahasan ni. Kalau tak faham wak faham gitulah, angguk-angguk gitu. Bukan senanglah. Saya ustaz pun pening lagi ni sifat kalam ni. Sapala ni pun tak susah-susah. Duk balah sama sendiri for ustaz. Ni, duk balah ni sifat kalian. Sapala ni duk balah lagi. Pondok ni balah. Siapa tahap kapir pun ada. Kapir mengkapir nah. Mengeluarkan daripada ahli sunnah. Tak, kalau tak mengkapir pun mengeluarkan ahli sunnah. Menyesatkan. Itu macam-macam. Padahal benda tak kenal lah lagu tu. Tak usah kenal siapa tahap tu. Cukup kita i'tikad Allah mesti ada di zat dia sifat kalam. Sifat perkata dan siap berkata-kata sedia kala lagi. Tentu tidak Allah Ta'ala tu bisu dan kelu. Apa makna bisu? Tak ada mabda' bagi kalam. Dan apa kelu? Yang ni tidak siap mau berkata-kata sedia kala lagi. Cukup. Tu. Mustahil Allah, yang ni mustahil dengan mana istihalah. Tentu tidak Allah Ta'ala itu kelu dan bisu. Sebab ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan mabda'. Dia panggil mabda'. Mabda' bagi berkuasa, pekuasa. Mabda' bagi menentu, penentu. Mabda' bagi mengetahui, pengetahuan. Mabda' bagi mendengar, pendengaran. Mabda' bagi melihat, penglihatan. Mabda' bagi berkata-kata, perkata. Perkata. Itu lagu tu. Hanya wajib dengan makna mesti. Wajib sini bukan wajib dengan makna wajib syarak tu. Ni ada juga Fak Wahabi hak bengau ni. Gerang aku dah. Dia kata Allah wajib ada. Pak kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka. Kau mana? Aduh, kalau bodoh tu jangan duk tunjuk sangat. Kesian pula kita tengok. Banyak hak bodoh-bodoh ni. Letih suruh. Kalau bodoh kita duk senyap, kita tak tahu kita bodoh. Senyap. Pakai serba, pakai janggut panjang. Kalau duduk senyap, kita tak tahu kita bodoh. Kalau kita cerdik sungguh. Tapi bawa muka mulut, nampaklah bodoh ni. Banyak lagu tu. Macam dalam Facebook. Syekh Ibrahim Al-Matbuli dalam kitab Jami'ul Karamatil Awliya diceritakan dia tak pernah mandi wajib dalam hayat hidup dia.
Sebab apa? Bukan dia tak wajib mandi wajib. Dia tak pernah mandi wajib. Sebab apa? Sebab dia tak pernah berjunub. Tak pernah berhadah besar. Lalu ada hak komen, mari. Dia kata, oi, kalau gitu Syekh Ibrahim Al-Matbuli ni, tak aki balik ya? Tak balik sama-sama dia. Apa? Dia ingat kau aki balik ni dia dengan mimpi keluar mani saja kau ada. Di sini. Aduh, dia kata saya duduk Johor ya. Saya mengaji kitab Aswaja juga ni. Kitab Aswaja kata kena keluar mani barulah balik ya. Weh, berkali mu baca sekerat. Dok pun mu baca sekerat lepas tu mu tidur ataupun mengaji juga tapi duduk mengajar mu jelera duk nyandar dinding ke. Dalam ngatuk tok guru pun ngatuk sudah molek kerang tidur dua-dua. Weh, balik ni tak semesti keluar mani, itu salah satu daripada tanda. Ada balik dengan alamat, ada balik dengan umur. Kalau orang itu sudah sampai umur 15 tahun, Qamariyah, Tahdid dan genap, automatik lah balik, walaupun dia tak pernah keluar mani banget. Bukan umur 40 tak semaya lagi. Mana tu ayah tak semaya. Dia kata, tu ayah tak balik lagi ya. Oh, apa tak balik? Tak pernah mimpi keluar mani. Berat tu ayah ni. Tu ayah jahil ni. Kalau dah umur 15 tahun tu pasti dah balik. Walau tak pernah mimpi keluar mani pun. Gitu balik dengan umur dia panggil. Bukan balik dengan alamat. Tapi waktu dia nak kecek juga, nak komen juga, nak tunjuk kebangangan, kebodohan dia tu. Dia tak kira ke ni? Kalau mu tak malu tu. Kalau mu tak malu, if'al ma syi'ta. Mu buat gapo nak buat, mu kata gapo nak kata. Kalau orang malu ni, salah cakap pula, biar tak usah cakap nampak aku jahil pula. Tak usah cakap awak senang. Ni nak cakap juga. Apa mengaji sifat 20? Allah wajib ada. Kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka. Weh, dia gamak ke Allah ni mukallaf. Jadi wajib tu wajib hukum syarak. Buat masuk syurga, tak buat masuk neraka macam kita ni wajib sembahyang isyak bah ni. Wajib ke apa? Wajib syarak. Talabul fi'li, talaban jaziman. Tuhan tuntut atas kita tuntut yang putus. Makna apa? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana kita buat dengan ikhlas, dijanji seksa api neraka kalau kita tak buat. Tuhan tu gitu ke? Mukallaf ke Tuhan ni? Ada undang-undang menekan atas dia. Kena ada. Kalau tak ada masuk neraka Tuhan gitu. Cidik kat sikit cakap tu. Wajib tu bukan wajib syarak. Wajib akli dia panggil. Wajib kepala hontak mung. Kepala otak mung tu fikir mesti Tuhan ada. Tak terima kepala otak mung Tuhan ni tak ada. Tu makna wajib Tuhan ada. Bukan Tuhan wajib ada kalau Tuhan tak ada masuk neraka Tuhan bukan gitu. Bunyi je dah. Azal dulu lah. Ambil letih ni. Pagi, petang, mengajar, pak malam. Azal dulu. Boleh rehat je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Tu makna wajib situ dah. Wajib akal dia panggil. Mana? Mala yaqbalu lintifa'a, perkara yang tak terima tidak, makna mesti, itu maksud. Jadi bila sebut kata wajib berkata-kata selama-lamanya, ini wajib makna dengan mana mesti Allah Taala bersifat dengan perkata, yakni kalam nafsi, dan berkata-kata nafsi, yakni kalimatun nafsaniyah atau kalamun nafsani. Yakni mau siap siap berkata-kata sedia kala dan selama-lamanya. Tentu tidak dia bisu dan kelu. Habis situ cukup. Kemudiannya ini nak masuk dalil. Setiap pegangnya kita ni mesti berdasar dengan dalil. Tak boleh ikut mulut tok guru saja dah. Dia panggil muqallid. Tu iman orang muqallid ni dalam khilaf ulama. Qaul yang marjuh kata kafir. Walaupun dia yakin. Dah. Tapi kau yang rajih kata dia mukmin dah tapi berdosa. Sebab dia tinggal mengaji, tinggal memikir pada dalil. Sebab tu kata musannif, ada pun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata itu. Ayo kecek lagu tu dah. Kalau kita nak takdir ni. Ada pun bermula dalil nakli, dalil sima'i, dalil yang dibangsa pindah ambil daripada Quran atau hadis. Dalil yang dibangsa dengar daripada Quran atau hadis yang menunjuklah ia dalil di atas mesti Allah bersifat dengan perkata dan siap berkata-kata bahasa diri dia. Tentu tidak dia bisu dan kelu. Ialah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Ini kita sambung semula pula. Masa mengatuk belak ni. Tu kita berhenti situ dulu dah. Kita sambung semula pula insya-Allah. Ada pun dalil Allah Taala. Kita berhenti situ dulu. Sebab panjang sikit. Panjang ni bahas dalil ni sebab apa? Dia tak nak mari dalil akal dulu. Dia nak mari dalil Quran dulu. Ni ada sebab-sebab yang perlu kita jangan ambil kelalaian. Kena ingat sama-sama. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha'. Man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, untuk perkembangannya lah, alhamdulillah asrama pondok pelajar kita tu hampir nak siap dah. Sedang pelah, sedang pasang wiring, sedang pelah belakang semua. Tunggu TMB akan masuk elektrik. Cumanya masih lepas sekarang ni air belum ada lagi di pondok kita tu. Agak orang panggil penat lah sikit kalau tak ada air tu. Jadi harap-harap ibu-ibu ayah-ayah para hadirin semua doa-doa lah, mudah-mudahannya
urusan air ni dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ambonya ke hulu ke hilir jadi letih. Esok lusa ni pas ke Johor pula. Minggu depan pas ke Kelantan pula. Terpaksa kena tubik gimari sebab nak siap. Sudah naik asrama ni barulah kita nak buat masjid, nak buat bin dululah sebab duit tak cukup. Ala kulihannya, ambo terima kasih banyaklah hak mana senantiasa berwakaf kalau ada jemaah di sini, dan pihak masjid pun senantiasa terbuka untuk letak tabung untuk kutip wakaf. Mudah-mudahan jadi sehat akhirat kita kekal selama-lamanya insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.